kasih Yang Di-Pertua. Terima kasih kerana soalan ini jarang saya dapat soalan dari segi yang melibatkan circular economy. Seiring dengan komitmen negara terhadap agenda kemampanan global, penerapan konsep ekonomi kitaran dalam sektor agrokomoditi berpotensi memberi negara peluang untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ataupun GHG, greenhouse gas, sambil meningkatkan kecekapan operasi untuk menjana pulangan yang lebih tinggi kepada ekonomi negara. Kementerian Peladangan dan Komoditi dan beberapa agensi di bawah kementerian yang terlibat secara khusus dengan industri peladangan dan komoditi ini secara konsisten melaksanakan aktiviti kajian dan penyelidikan R&D dalam teknologi hijau. Ianya bertujuan mengenal pasti bahan sisa sawit yang sebelum ini dianggap sebagai bahan buangan, contohnya, untuk diintegrasikan semula ke dalam nilai rantaian sejajar dengan konsep ekonomi kitaran ataupun circular economy. Sebagai contoh, kita mempunyai empty fruit bunch, mesocarp fiber dan palm kernel. Ini adalah palm kernel shell, ada merupakan sisa biojisim sawit yang boleh kita jana semula tenaga yang boleh dihasilkan dengan membakar barang-barang ini melalui satu pembakaran yang kontrol, iaitu melalui boiler. Kemudian dia akan boleh menghasilkan wap dan akhirnya wap ini boleh kita gunakan untuk masuk, kita letak turbine, dia boleh menghasilkan menjana tenaga elektrik yang boleh dimanfaatkan oleh kilang tersebut. Jadi apabila banyak kilang-kilang ini menggunakan waste daripada kelapa sawit ini, saya tak langsung dia akan mengurangkan penggunaan kita punya electricity yang dikeluarkan oleh TNB. Seterusnya, proses penghasilan minyak sawit mentah ini juga di kilang sawit akan menghasilkan air buangan, dikenali sebagai effluent kilang minyak ataupun dalam bahasa Inggerisnya palm oil mill effluent atau POME. POME ini pula akan melepaskan gas methane. Dan kalau setiap kilang ini kita capture gas methane ini, kilang-kilang sawit ini dapat membangunkan infrastruktur untuk merangkap biogas daripada POME ini dan juga boleh menghasilkan energi yang dikeluarkan. Hasil usaha kerajaan ini menjelang tahun 2030, industri biojisim ini dijangkakan akan menjana ekonomi bernilai 17 bilion dan pelaburan sebanyak 7 bilion. Hal ini juga dijangkakan dapat mewujudkan sebanyak 33,000 peluang pekerjaan baru dalam sektor biojisim menjelang tahun 2030 dengan hanya menggunakan waste yang kita produce dalam aktiviti-aktiviti peladangan dan komoditi ini. Terima kasih. Baik, saya jemput Dungun. Terima kasih Menteri atas jawapan yang sangat memberikan makna kepada perkara yang berkait dengan agri-komoditi yang melibatkan manfaat biojisim. Saya ingin untuk kita rujuk dokumen Pelan Tindakan Biojisim Negara 2030, NBAP 2030. Di antara sasarannya ialah pengurangan import makanan haiwan untuk meningkatkan keterjaminan makanan dan di samping itu mewujudkan sekitar 33,000 peluang pekerjaan. Soalan tambahan saya minta Menteri nyatakan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Terengganu dalam NBAP 2030 yang mana Kerajaan Terengganu sekarang ini sedang dalam usaha menghasilkan makanan ternakan bagi mengurangkan kebergantungan negara pada import bahan tersebut. Dan daripada 33,000 peluang pekerjaan baru tersebut, berapa banyakkah yang akan diwujudkan di negeri-negeri di Pantai Timur, Pahang, Kelantan dan khususnya di Terengganu bagi golongan belia di negeri-negeri Pantai Timur? Terima kasih, Yang Di-Pertua. Ya, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan Yang Berhormat ni memang satu soalan yang bagus. Kerana dalam proses kita menggunakan sebahagian daripada hasil produk-produk waste ini yang boleh menyebabkan kita boleh buat makanan haiwan. Sebenarnya pihak agensi MPOB dia telah mengadakan satu kilang
they call it proof of concept. Tapi masalah dia, sebahagian daripada produk yang kita hasilkan untuk bahan makanan haiwan ini, dia terletak dalam kawasan yang agak jauh daripada industri peternakan tersebut. Oleh kerana jauh, maka logistik kos yang perlu ditanggung untuk pemain-pemain industri ini bawa keluar barang itu, dia menyebabkan harga dia tidak kompetitif kalau dibandingkan dengan makanan biasa. Jadi apa yang berlaku pada kilang yang kita buat dulu 2-3 tahun yang lepas, akhirnya kilang itu tutup lah. Pasal apa? Ada dia punya manfaat tetapi salah tempat. Jadi sebab tu saya beritahu pada masa akan datang, mana-mana kerajaan negeri yang nak bekerjasama dengan agensi-agensi ini, saya akan lalu-lalukan dan saya personally akan involve. Tetapi sebelum kita meletakkan apa sahaja pelaburan yang kita nak buat, saya nak nasihatkan bahawa dia mestilah kita berbincang dengan pemain industri tersebut. Kalau dia menternak ayam, kita nak tengok dalam kawasan tu berapa banyak ayam atau broiler yang dibuat dekat dalam kawasan tersebut, dan kita bincang dengan mereka dan kita encourage dia untuk gunakan bahan-bahan sisa ini sebagai suplemen kepada bahan makanan yang dibeli daripada luar negara seperti corn, soya bean, yang itu memang makanan asas untuk kalau kita cerita pasal peternakan ayam. Jadi apa yang kita nak buat? Kita nak bagi insentif supaya kalau dia pakai 5%, 10% daripada bahan ini, dia akan dapat insentif dari segi pengeluaran ayam ini, dan kita mungkin akan nak galakkan. Jadi kalau ini ada penerimaan yang berleluasa dalam negara, maka banyak daripada import kita dapat dikeluarkan dengan menggunakan asas kelapa sawit ini untuk makanan ayam. Terima kasih. Baik, saya jemput Tampin. Terima kasih Tan Sri Speaker. Usaha-usaha yang sedang digalakkan oleh Kementerian untuk mencapai sasaran pelaburan Pelan Tindakan Biojisim Negara 2023-2030 dijangka akan meningkatkan pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung dalam negara di dalam industri biojisim ini. Dan saya ingin mengetahui apakah isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh industri sawit dalam melaksanakan ekonomi kitaran biojisim di semua kilang sawit di seluruh negara. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, Menteri. Terima kasih Muhammad. Sebenarnya kalau kita tengok, setiap 5 tan buah yang kita masukkan dalam proses untuk mengeluarkan minyak sawit ataupun CPO, crude palm oil, dia akan menghasilkan bahan buangan sebanyak 75-80%. Kita dapat minyak 20%, selain daripadanya itu adalah hasil buangan. Jadi hasil buangan ini, kalau saya sebut tadi, macam empty fruit bunch, mesocop fiber, kemudian kita punya palm kernel shell. Ini adalah satu bahan bakar yang boleh mewujudkan electricity. Saya kira kalau kita ada sekarang ni ada 446 palm oil mill. Kalau kita ambil 400 saja, kalau 400 ini mengeluarkan bahan-bahan sisa kelapa sawit ini dan kita gunakan untuk wujudkan bahan bakar, dia boleh memberi satu kilang sawit yang ada kapasiti 60 tan 1 jam, dia boleh menghasilkan 5 megawatt 1 tahun. Jadi kalau 5 megawatt 1 tahun, kalau kita ada 400 kilang yang buat benda ini secara konsisten, bermakna negara ada electricity melalui renewable energy ini sebanyak 2,000 megawatt. Kalau 2,000 megawatt, kalau kita nak buat IPP biasa, dia akan kos kerajaan lebih kurang dalam 9 atau 9 bilion. Jadi yang ini kita tak payah keluar 9 bilion, tetapi kita nak galakkan kilang-kilang sawit ini untuk membakar semula dan gunakan energi ini. Jadi ada banyaklah isu constraint. Saya baru ni jumpa dengan TNB, dia beritahu dengan dia banyak investor nak datang nak buat renewable energy ini. Tetapi kalau TNB tidak menyediakan transmission line untuk lebihan daripada energi ini untuk dimasuk dalam grid, maka dia orang tidak akan datang untuk invest, kerana kalau tidak dia jadi waste saja bila kita bakar. Jadi yang ini yang saya nak tekankan, dan kita dalam proses untuk buat engage dengan TNB supaya TNB boleh mengira atau mengambil pendekatan lebih friendly untuk letakkan transmission line ini. Akhirnya dia dapat mewujudkan 2,000
megawatt untuk sisa-sisa kelapa sawit ini. Ini tak masuk kilang yang kita buang air buangan itu, yang mana kita capture methane, kita boleh dapat lagi 2 megawatt. 2 megawatt ini kalau 400 kilang, maknanya kita ada 800 megawatt. Makna 2000 campur 8, kita 2800 megawatt. Yang ini kalau kita buat konsisten next 10 years, kilang-kilang ini dimestikan mempunyai tenaga yang boleh diperbarui. Terima kasih.